Selamat pagi kelas. Jadi hari ini kita akan belajar gaya bahasa. Tapi sebelum tu yang ni hanya untuk pengukuhan lah sebenarnya. Sebab kalau ikutkan sebelum ni pun kita dah banyak kali dah belajar tentang gaya bahasa. Alright, sebelum tu kita pergi pada slide seterusnya. Untuk pengukuhan juga. Apakah itu gaya bahasa? Gaya bahasa ialah cara pengarang menyampaikan isi pemikirannya melalui bahasa-bahasa yang khas di dalam karyanya yang bertujuan untuk menimbulkan kegramatisan ayat. Apa tu ayat yang gramatis? Maksud ayat gramatis ni ialah ayat yang mempunyai bahasa yang indah. Sebab bila kita baca novel, kita baca cerpen, sudah semestinya kita nak baca ayat-ayat yang indah. Itu maksudnya. Menimbulkan kegramatisan ayat. Gaya bahasa kelas. Ada berapa gaya bahasa yang kita dah pelajari? Kita ada berapa? Kita ada 12 gaya bahasa. Betul? Gaya bahasa yang pertama ialah personifikasi. Gaya bahasa yang kedua iaitu metafora. Gaya bahasa yang ketiga iaitu aliterasi. Gaya bahasa yang keempat iaitu asonansi. Cikgu ingatkan semula, aliterasi, asonansi ni ialah unsur bunyi di dalam gaya bahasa. Lepas tu gaya bahasa yang kelima simile. Gaya bahasa yang keenam ialah sinkop ataupun sinkope. Gaya bahasa yang ketujuh iaitu hyperbola. Gaya bahasa yang ke-8 inversi. Gaya bahasa seterusnya anafora. Yang ke-10 ialah epifora. Yang ke-11 ialah responsi. Dan yang terakhir iaitu repetisi. Baiklah. Adakah para pelajar masih ingat lagi dengan patung puncak gaya kita? Yang ni siapa yang masih ingat tu? Kita refresh balik. Kita buat aktiviti pengukuhan lah. Alright. Jadi sebelum tu, tengok lukisan cikgu ni. Ingat balik yang kita pernah lukis di dalam kelas. So gaya bahasa yang pertama iaitu hyperbola. Apa maksud hyperbola kelas? Hyperbola ni, tengok ni rambut yang banyak-banyak ni. Maksudnya ialah perbandingan yang tidak logik ataupun melampau ataupun secara berlebih-lebihan. Contohnya matanya berapi-api. Jadi maksudnya sini mata kita ni mustahil dia berapi-api. Tetapi kita maksudkan dengan gaya bahasa hyperbola. Bermaksud perbandingan yang tidak logik. Itu gaya bahasa kita yang pertama. Sekarang kita pergi kepada gaya bahasa kita yang kedua, iaitu sini. Anafora. Tengok ni biji mata kan? Biji mata dekat depan. Mata dia dekat depan. Maksudnya anafora ini ialah perulangan kata di depan baris. Depan biji mata dekat depan. Di depan baris. Contohnya ialah bila diikat dia jalan. Bila dibuka ia berhenti. Maksudnya di sini perkataan bila itu ialah diulang di hadapan ayat. Jadi di sini anafora, gaya bahasa anafora. Gaya bahasa yang ketiga iaitu gaya bahasa epifora. Epifora ni tengok ni biji mata ni dekat belakang. Maksudnya sini ialah perulangan di belakang ayat. Ataupun di belakang baris. Di belakang baris. Perulangan kata di belakang baris.
Seterusnya kita pergi kepada gaya bahasa yang keempat, yaitu nih tengok nih hidung dekat mana? Dekat depan, yaitu gaya bahasa responsi. Okey, ataupun di tengah, okey, tengah. Jadi ini ialah perulangan kata di tengah baris. Contohnya, okey, mencipta rumah, tempat berlindung. Membina bilik, tempat berteduh. Jadi di situ perkataan tempat itu telah berulang. Okey, berulang di tengah-tengah baris. Okey. Seterusnya kita pergi kepada unsur bunyi. Okey, unsur bunyi yang pertama, okey, tengok telinga sebelah sini, iaitu asonansi. Okey, asonansi ialah perulangan huruf vokal. Huruf vokal A-I-E-O-U. Okey, ingat tak? Okey, seterusnya perulangan huruf konsonan ataupun pada telinga sebelah sini, aliterasi. Okey, aliterasi pengulangan konsonan. Contohnya A, N, K, B, K, C, K, 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 L, K, M, K. Okey, itu semua adalah konsonan. Okey. Seterusnya dekat bahagian atas ni, kita ada gaya bahasa simili. Simili ni ialah kiasan yang membandingkan dua benda yang berbeza tetapi ada persamaan. Dan yang paling penting, gaya bahasa simili menggunakan perumpamaan seperti bak, umpama, seperti, bagai dan laksana. Okey, contoh cikgu bagi wajahnya pucat, umpama mayat. Dekat situ perkataan umpama itu merujuk kepada gaya bahasa simili. Okey, baiklah. Gaya bahasa seterusnya ialah personifikasi. Okey, tengok sini. Ni lambang dia adalah bunga. Bunga ni benda hidup atau tak benda, ataupun benda mati ataupun benda tidak hidup. Okey. Jadi di sini personifikasi ni merujuk kepada bahasa yang memberikan sifat manusia kepada sesuatu benda, keadaan atau suasana. Contohnya, pokok kelapa itu melambai-lambai ke arahnya. Jadi di sini perkataan melambai-lambai itu merujuk kepada perbuatan manusia. Okey, perbuatan manusia ini diberikan kepada pokok kelapa. Sebab itu kita bagi tahu ini merupakan gaya bahasa personifikasi. Ingat person ni. Baiklah, seterusnya gaya bahasa repetisi. Repeat ialah berulang. Repetisi ialah pengulangan perkataan dalam ayat atau rangkap yang sama. Contohnya, tenaga pemuda, tenaga bererti. Perkataan tenaga itu telah berulang di dalam baris yang sama. Okey, dan mungkin juga perkataan tersebut boleh berulang pada rangkap seterusnya. Okey? Baiklah, itu repetisi. Seterusnya kita ada gaya bahasa inversi. Inversi ni ialah pembalikan kata. Okey? Pembalikan susunan kata. Contohnya, sehat badan, wajah berseri. Sepatutnya sehat badan, wajah berseri itu ialah badan sehat, wajah berseri. Okey? Itu adalah gaya bahasa inversi. Okey? Perkataan yang terbalik.
Seterusnya, ataupun yang kedua terakhir, yaitu tengok skirt pendek. Skirt pendek mewakili gaya bahasa sinkope. Tengok perkataan ni, sinkope. Skirt pendek, ingat skirt pendek tak? Maksudnya sinkope ni ialah singkatan perkataan. Contohnya, tidak jadi tak. Okey, kamu jadi mu. Okey. Boleh Dan seterusnya adalah gaya bahasa yang terakhir, yaitu metafora. Okey, metafora ni ialah antara abstrak dan juga konkret, ataupun bahasa kiasan yang tidak menggunakan kata-kata bandingan. Metafora ini boleh terdiri daripada konsep, logik dan abstrak. Contohnya lautan fikirannya, ataupun contoh lain bintang kehidupan. Bintang boleh tengok, kehidupan kita cuma dapat bayangkan sahaja. Okey. Boleh boleh. Itu adalah metafora. Okey, baiklah. Jadi semua ingat lagi. Setiap 12 gaya bahasa berserta dengan maksudnya. Okey. Lepas ni kita akan melihat contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat di dalam novel yang kamu pelajari. Seterusnya kita tengok terdapat beberapa gaya bahasa di dalam novel yang kamu pelajari. Okey, dalam novel Hempasan Ombak. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Cuba ingat ni. Okey, yang pertama. Okey, tengok ni. Kerja, kerja, kerja. Makan, makan. Ujar Hajah Zoyah. Okey, perkataan itu berulang. Kerja, 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 makan, makan. Jadi, itu adalah gaya bahasa apa kelas? Okey, gaya bahasa repetisi. Perulangan perkataan. Okey, sekarang kita pergi gaya bahasa. Okey, baiklah. Kita tengok pada contoh gaya bahasa kedua. Akan ada wajah yang mencuka lantaran dititis gerimis cemburu. Dititis gerimis cemburu. Cemburu boleh tengok tak? Boleh. Dititis gerimis. Okey, itu adalah gaya bahasa metafora. Okey, logik tak logik. Okey, abstrak dan konkret. Okey. Seterusnya, gaya bahasa yang ketiga. Tinggal di bilik kecil ini umpama terdampar di suatu pulau yang asing. Tengok perkataan umpama tu cikgu merahkan. Maksudnya ialah gaya bahasa apa kelas? Simile. Okey. Seterusnya, gaya bahasa yang keempat. Ada paip terbaring di sisinya. Rasa serba salah mula mencekik dirinya. Okey, ini gaya bahasa apa? Iaitu personifikasi. Okey, ada unsur ataupun sifat manusia kat situ. Coba tengok. Paip terbaring di sisinya. Paip tu benda. Okey, terbaring tu sifat manusia. Okey, jadi di situ personifikasi. Rasa serba salah tu mula mencekik dirinya pun sama juga. Okey, rasa serba salah. Lepas tu mencekik tu sifat manusia. Okey. Seterusnya gaya bahasa kelima. Mukhtar berasa tangkai jantungnya seperti disentap. Tengok, tangkai jantungnya seperti disentap. Apa tu? Gaya bahasa yang berlebihan. Yang ni hyperbola. Okay? Right. Seterusnya, gaya bahasa yang keenam. Emak bukan tidak tahu ilmuku dalam urusan dagang persis darah setitik di tampuk pinang. Persis ialah gaya bahasa simile. Okey. Gaya bahasa yang ketujuh. Tak kenakah cara mak tu, Farid? Lutfi tiba-tiba memintas. Nada suaranya mula lembut. Iaitu tak. Okey, tak tu cikgu dah highlight kat situ. Maksudnya itu ialah gaya bahasa apa? Sinkope. Singkatan kata. Okey.
Baiklah kelas. Okey, anda sudah mengikuti pengajaran cikgu mengenai gaya bahasa di dalam novel Hempasan Ombak. Maka, cikgu ingin mencabar para pelajar yang cikgu sayangi sekalian untuk menjawab soalan kuis pada aplikasi Kahoot di telefon pintar masing-masing. Okey, yang ni cikgu akan tentukan pada sebelah petang. Okey, ingat bahawa jawapan yang tepat dan masa yang singkat untuk menjawab menentukan kedudukan anda. Turut diingatkan juga, anda hanya dibenarkan untuk menyertai permainan ini sekali sahaja bagi mengelakkan berlaku ketidakadilan kepada pelajar lain. Sudah tentu cikgu akan memaklumkan kepada kalian semua pelajar yang menduduki tangga teratas. Okey, ranking lah. Okey. Alright. Okey, sekian. Terima kasih.